surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maksudnya siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zunurin Syamimi binti Zaidi, bersama ahli kumpulan saya akan membincangkan tajuk yang diberikan kepada kami, iaitu wakaf dan sedekah dalam konteks ekonomi umat Islam di Malaysia, serta membahaskan isu-isu semasa yang menarik berkaitan dengan tajuk yang bakal kami kupaskan sebentar lagi. Sifat memberi adalah sifat terpuji yang digalakkan dalam Islam, bahkan menjadi satu budaya yang amat dimuliakan dalam masyarakat kita. Terdapat pelbagai jenis kategori pemberian dalam Islam, misalnya wakaf dan sedekah. Berdasarkan mentaliti masyarakat sekarang, wakaf itu bermaksud perlu diberi sesuatu atau aset seperti rumah, kebun, tanah dan lain-lain. Mereka juga mengira konsep wakaf adalah untuk membina masjid, sekolah, tanah perkuburan, pembekalan saliran air seperti air perigi dan air paip dan lain-lain lagi, serta menganggap wakaf itu lebih ke arah wadah untuk melakukan amal soleh semata. Wakaf ini bermaksudnya wakfun ataupun menahan daripada sesuatu. Maknanya apabila kita memberi ataupun kita mewakafkan harta itu kepada mutawalli ataupun pemegang amanah itu, maka dia akan still, dia akan hold, dia akan memegang perkara itu hingga tidak luak, tidak habis dan sebagainya. Ni senyum pun sedekah. Kita beri sesuatu kepada orang pun sedekah. Kita niat baik tu supaya untuk kita buat sesuatu yang baik itu juga dikira sebagai sedekah. Sedekah ni lebih umum sifat dia. Kalau kita tengok di Malaysia ni, banyaklah sistem wakaf yang ada. Kita ada sistem wakaf pendidikan, wakaf bina masjid, wakaf khas tadi tu yang saya sebut tadi tu kan. Dan juga bentuk wakaf-wakaf ni terlalu banyak sangat hari ni. Hingga saham pun ada wakaf dari ni. Mana industri pun ada wakaf dari ni. Kita nak bagi duit untuk bina satu bisnes misalnya. Tapi setelah dia dapat untung tu, yang untung tu pergi salurkan kepada anak yatim misalnya. Tapi pokok duit kita tu untuk bisnes. Contohnya saya bagi 10,000 kepada awak misalnya untuk bisnes. Jadi yang untung ni saya ambil sikit. Tapi yang 10,000 ni saya tak diusik dah. Sampai bila-bila lah. Kan? Jadi kita nak apa? Kita nak kembangkan kita punya bisnes tu sehinggalah saya beri sikit berapa persen, mungkin saya ambil 10% misalnya kan. Dan anak-anak yatim pula 10% ataupun orang miskin 10% dan sebagainya. Tapi hak 10,000 tu tak boleh usik. Itu juga dibuat dah sekarang ni. Jadi dari sudut maksud itu kita boleh faham bahawa wakaf ni adalah untuk memberi kebaikan kepada penerima yang menggunakan aset wakaf. Manfaatnya macam mana orang yang menerima tadi tu boleh menggunakan ataupun mendapatkan faedah daripada aset wakaf tadi tu tanpa sebarang bayaran lah. Kita kata dia dapat secara percuma. Sebab itu kita kata aset-aset wakaf ni kita beri kepada mereka yang memerlukan untuk mengambil manfaat lah. Dan apabila begitu, dia merupakan instrumen yang dikatakan sebagai instrumen tambahan selain daripada instrumen-instrumen lain yang kita kata digunakan untuk menggerakkan ekonomi lah, terutama ekonomi umat Islam. Tapi sebagai contoh kita katakan kalau orang tu dia bekerja, ekonomi dia dapat melalui gaji lah. Bila dia tak cukup, selain daripada gaji yang dia ada tu, kita sesama dalam Islam kita ada instrumen bantuan daripada orang yang mempunyai lebihan kepada orang yang kurang ni lah. Jadi dia boleh menerima bantuan zakat kalau dia layak. Dia menerima bantuan zakat. Jadi pendapatan dia tak cukup, ditampung oleh zakat. Kadang-kadang orang yang menerima ni dia tak layak menerima zakat, tetapi keperluan dia melebihi daripada apa yang dia ada. Itu satu. Jadi dia boleh menggunakan kita kata sumber yang datang daripada wakaf. Sumber yang datang daripada wakaf. Bagaimanakah caranya dia menggunakan manfaat daripada wakaf tadi itu? Pelbagailah. Ada caranya dengan dapat bantuan modal cash yang kemudian dia kena bayar balik. Kadang-kadang dia dapat bantuan dengan menggunakan bangunan wakaf. Bangunan wakaf dengan sewa yang lebih rendah. Jadi dia kita kata boleh membantulah membaiki ekonomi dia. Kadang-kadang kita kata dia mendapat bantuan dalam bentuk kita kata berada ataupun menggunakan peralatan dengan percuma. Ataupun macam-macam lah. Banyak sebenarnya. Itu antara manfaat yang disediakan oleh instrumen wakaf yang ada di Indonesia. Instrumen wakaf di Indonesia. Ni adalah bentuk ibadat kan. Kalau tak ada wakaf dan sedekah ni, apa ibadat Islam kan? Sebab dia adalah ibadat dan sama-sama cantiknya konsep wakaf dengan sedekah ni, ibadat untuk orang tertentu, untuk sucikan hati mereka,
dan masa sama harta mereka itu digunakan untuk membantu orang susah kan. Jadi kalau contohnya kalau kita kata tak ada wakaf dan zakat, maksudnya tak ada wakaf dan sedekah kan, maksudnya tak ada sumber derma yang patuh syariah. Jadi masalah dengan sumber derma lain, contohnya kalau non-Muslim berderma kan, kan masalah. Okay, masalahnya adalah wakaf ataupun semua sumbangan atas nama Islam, wakaf ke zakat ke infak ke, mesti duit yang suci. Data yang kedua, kalau kita nak berharap kepada contoh lagi sumbangan cukai kan, ataupun dana kerajaan, semua benda tu dia berdasarkan polisi kerajaan kan. Kerajaan kadang-kadang dia boleh dia boleh naikkan cukai, dia boleh naikkan cukai, dia boleh bagi bantuan, boleh tak bagi bantuan kan. Tapi kalau sedekah dengan zakat ni, dia tak ada kaitan dengan kerajaan. Kerajaan hanya menguruskan. Maksudnya di sini bahawa tak ada orang boleh sekat. Kadang-kadang kalau kita sebut politik ni, kadang-kadang kerajaan kan dasar dia yang cenderung berpolitik kan. Nak dekat pilihan raya bagi bantuan, lepas pilihan raya tak bagi bantuan, siap ambil lagi duit dia kan. So, tapi zakat tabung Islam tak boleh macam tu. So kita perlukan, jadi menunjukkan bahawa kita ada satu sumber yang tidak terkesan politik kan. Jadi zakat dengan wakaf ni kan. Dan betul kita kata sedekah, zakat, wakaf kan. Cuma yang wakaf ni satu benda yang saya dapat satu benda yang menarik lah. Terutama di negeri yang Muslim tak ramai sangat, Muslim tak majoriti sangat. Contohnya macam Penang kan, dia Penang. Kita pun faham keadaan kita sekarang ni adalah umat Islam agak ketinggalan dari sudut ekonomi kan. Jadi dan tanah reserve orang Islam, orang Melayu pun makin kurang kan. Jadi sebenarnya wakaf saya baru jumpa peranan dia adalah cara untuk jaga aset orang Islam. Bayangkan tanah biasa diwakafkan, jadi orang lain tak boleh sedang wakaf tu kan. Jadi bila kita tengok saya dapat tahu di Penang lah, mereka, motivasi mereka untuk, kenapa saya perasan kalau saya punya kajian ni, saya punya pendapat je lah, saya ada kaji pasal wakaf. Kenapa saya tengok bila saya tengah buat Majlis Agama Islam Pulau Pinang, ataupun dia bagi macam satu korporat lah untuk wakaf ni, uruskan siapa korporat kan. Kenapa dia orang lebih agresif? Dia orang beli bangunan, dia orang beli tanah dia orang ni kan. Rupanya antara motif di sebalik itu adalah untuk mereka perbesarkan aset orang Islam. Maksudnya kita tak perlu gantung pada rezim tanah kan, ataupun kita tak perlu gantung pada rezim tanah Melayu kan. Ataupun kita satu lagi yang konsep macam ASB, ASN kan, jaga equity kan. Sebenarnya wakaf tu sendiri adalah satu konsep untuk jaga harta orang Islam kan. Wujudan institusi wakaf di Malaysia secara di bawah regulasi yang jelas, sama ada di bawah kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, merupakan satu kejayaan dah. Satu kejayaan dah. Sebab apa? Bukan semua negara ada benda ni. Bukan semua negara ada benda ni. Atau dia ada pun, dia tidak di bawah kawalan kerajaan yang, ataupun di bawah diberi bidang kuasa yang jelas oleh kerajaan. Tak. Dia terpaksa bergerak sendiri. Secara private. Kita tak, kewujudan kita sendiri itu merupakan satu kejayaan. Iyalah, adalah kelemahan dan sebab itu biasa. Tetapi kewujudan itu satu benda yang pada saya kita kena recognize sebagai satu kejayaan yang besar di negara di Malaysia, sebagai sebuah institusi, sebuah negara yang mewujudkan, yang memberi undang-undang khusus kepada apa orang panggil institusi wakaf ni lah. At least mana pun setiap negeri, harta orang Islam yang berbentuk wakaf, tak ada orang nak kacau. Faham? Tak ada orang nak kacau. Bagaimana kita nak monetize ataupun kita nak menghasilkan keuntungan, manfaat yang lebih banyak, itu perkara yang kedua lah. Dan apabila bercakap tentang kejayaan nak monetize tu, banyaklah pula. Kita tengoklah antaranya, kita kata, pada saya lah, projek-projek wakaf ni, salah satu hotel yang ada di Kuala Terengganu itu adalah hotel wakaf. Dibina melalui menggunakan aset wakaf, harta wakaf. Kemudian pendapatan yang dijana tadi itu akan dimasukkan dalam wakaf. Kemudian dia akan digunakan untuk manfaat-manfaat lain lah. Tanah wakaf, pembangunan tanah kubur moden yang ada di Kuala Terengganu satu lagi. Okay. Kalau di Selangor, harta wakaf ni lagi banyak lah cara instrumen yang diperbagaikan untuk macam mana diserah kepada penerima wakaf. Kesimpulan daripada tajuk kami ialah wakaf dan sedekah sebagai satu ibadat yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan kesihatan, pendidikan dan ibadat. Seterusnya, wakaf di Malaysia berkembang dari masa ke semasa, dibuktikan dengan harta wakaf yang semakin bertambah. Harta wakaf ini mempunyai nilai dan peranan yang besar dalam pembangunan negara sekiranya ia diuruskan dengan baik. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat ibadat yang membolehkan mereka berjemaah, menunaikan ibadat, menuntut ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rohani akan turut membangunkan kemanusiaan mereka. Justeru, masyarakat Malaysia amatlah digalakkan untuk berwakaf dan sedekah bagi membolehkan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa mengira agama dan bangsa.